Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung pengajian kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Kita masih lagi membicarakan tentang sifat-sifat anak-anak Adam. Kita sampai masalah yang ke-133. Masalah anak Adam yang hodoh penyempurnaannya, tetapi bagus pula tuntutannya. Sebetulnya ada juga manusia yang bersifat apabila ada hak orang di tangannya, susah ia memulangkannya. Macam kita bagi pinjam dekat dia, nak dapat balik tu bertahun-tahun. Padahal duit kita, dia pinjam. Tapi nak dapat balik pada dia, Allahu Akbar. Putus asa dah kita pun tak ada harap dah untuk nak dapat balik. Dia jadi macam harta dia pula. Sekiranya hak orang di dalam tangannya itu berhutang, perangai dia ialah selalu ditangguh-tangguhkannya. Ada silap hari bulan, dimarahnya pula tuan yang meminta tu. Bayangkan, menangguh satu hal, siap marah-marah lagi. Jatuh macam kita pula yang berhutang dengan dia, bukan dia berhutang dengan kita. Dan jika sekiranya alat perkakas atau lain daripada hak orang lain dipinjamnya, kadang-kadang selalu berkeras-kerasan dengan tuannya, barulah dipulangkan pula kepada tuan dia. Yang ni yang jenis bawa polis mari, hantar surat lawyer, okey, bawa pula polis, nama dia AK Jailani, tak bayar sewa rumah. Tuan tanah Kedaung minta sewa rumah, tak bayar. Dia kata dia bukannya sewa rumah, dia duduk atas pokok, bukannya duduk atas tanah. Ni cerita Doremi Kak Som, ingat? Okey. Itu contoh Doremi tu buat filem Doremi tu. Nak tuntut sewa rumah, sampai kena gergaji. Tetapi jikalau ada haknya di tangan orang, tidak dituntutnya dengan keras pula. Tapi kalau dia punya hak ada dekat orang lain, dia tak minta kasar macam tu pula, dia minta elok pula. Maka dua tabiat ini sudah elok jadinya, kerana sama berlawan, tidak bertemu baik dengan yang tidak baik, sudah jadi sama timbangan. Sudahlah orang yang bertabiat demikian, satu tabiatnya buat dosa dan satu lagi perangainya pula menghapuskan dosanya, maka seolah-olahnya sudah sama timbangan antara baik dan buruknya. Bersalahan dengan tabiat yang pertama, orang bagi pinjam dekat dia pun dia susah pulangkan, dan dia kalau dia bagi pinjam dengan orang, dia berkerah-kerah mintanya. Yang nombor dua ni pula, dia susah nak pulangkan barang orang, tapi kalau barang dia dipinjam orang, pandai pula dia berlembut. Dia tak ada nak minta kerah-kerah, tak ada nak paksa-paksa. Maka perangai yang macam ni ialah sama timbang dia. Perangai tadi mula-mula berdosa sebab susah nak pulangkan. Perangai yang kedua pula menghapuskan dosa pula, sebab tak menyusahkan orang lain dengan dikeras-kerasnya permintaan dia. Baik, ini anak Adam yang kedua. Anak Adam yang ketiga, ala wa inna minhumus sayy al-qada as-sayy al-talab. Setengah daripada anak Adam itu tidak bagus penyempurnaannya,
dan tidak bagus pula tuntutannya. Anak Adam yang tidak bagus penyempurnaannya dan tidak lagi tidak bagus tuntutannya. Ini sejenis penyakit yang tidak terpuji sesekali. Seperti jikalau ada hak orang di dalam tangannya tidak disempurnakan dengan baik, ada menyempurnakannya dengan marah, ada dengan menggunakan jalan berhukum, yakni jalan mahkamah, dan ada dengan hilang saja hak orang di dalam tangannya. Ini jenis yang pertama tadi dia ulang balik, cuma ada tambahan yang kedua, pakai hilang gitulah dengan dia buat tak tahu. Jenis orang yang suka minjam kemudian gaib benda yang dia pinjam tu, baik pinggan, baik cawan, baik cangkui, baik printer, baik vacuum yang kita sebut kemarin. Vacuum tu hilang gitu ya. Blender apa tak lagi lah. Lama tak sebut blender. Blender ni jadi hak dia. Motor bagi dekat dia pun dia tukar tayar. Kita bagi pinjam kereta dekat dia, dia tukar tayar kereta tu daripada Michelin kepada Melicin. Habis tayar tu botak, dia jual habis Michelin kita. Okey, ni jenis ni jahat ni orang ni. Maka semata-mata haram jua diperbuatnya. Benda haram yang dia buat. Lagi tidak bagus tuntutannya apabila ada hak orang di tangannya. Kerana apabila orang terlewat memulangkan haknya, dia pun naik berang, menuntut ia akan haknya dengan keras, sampai kadang-kadang terjadi berpukul-pukulan, dendam berdendaman, hasad berhasad, malah membawa kepada berbunuh-bunuhan. Ni perangai ni. Pasal RM4 punya pasal dia empasnya budak tu mati. Nah, RM4 punya pasal hang tuduh aku ambil hang, cekik tengkok, buat smackdown. Dia duk tengok hak organ. Berapa tahun kita duk tengok hak organ. Akhirnya anak-anak kita pun perangai macam hak organ. Perangai macam The Rock, Ric Flair semua. Kemudian kita pun kecoh budak-budak bunuh budak-budak. Tak bunuh apa, dia duk tengok dalam TV smackdown. Okey, tengok. Kita yang duk bagi tengok, bila budak perangai macam tu kita marah dia. Dia buat berdasarkan apa yang dia tengok. Okey, ilmu dia ada di situ. Ilmu dalam cerita filem, baik filem Melayu ke, baik filem orang putih ke, baik filem Tamil ke, filem Hindustan ke, semuanya memaparkan adegan-adegan keganasan. Maka perangai manusia pun jadi ganas. Ada filem yang tak mempamerkan keganasan, dia mempamerkan pula ya kelucahan pula. Hang peluk aku peluk hang pula. Jadi dia pakai duk tiru semua. Itu adalah ilmu yang paling dekat dengan dia. Dalam bilik tidur dia tengok, dalam kereta dia baca, duduk sama-sama kawan dia tengok. Ni pengaruh. Sebab apa jadi macam tu? Sebab cerita macam tu lebih dipamerkan daripada cerita-cerita dalam Al-Quran. Anak-anak kita lebih kenal lagi Iron Man daripada Umar Al-Khattab. Tiap hari tengok Iron Man, tengok pada Superman, Ultraman, semua man. Batman lagi, Spiderman, Cicak Man, Catwoman, semuanya ada. Dia tengok benda itu lebih daripada dia kenal sahabat-sahabat Nabi. Tanya dia siapa dia Sa'ad Abi Waqqas, tak kenal. Tanya dia dekat dia siapa dia Amru Al-As, tak kenal. Sebab cerita-cerita tadi dilebihkan daripada cerita para sahabat. Kemudian mereka lebih kenal superhero daripada mengenali nabi-nabi. Tanya 25 rasul yang wajib diingat, tak hafal. Cuba tanya dekat dia K-pop, hafal semua. Inilah kejayaan Yahudi dan Nasrani, menjadikan kita renggang daripada Al-Quran,
renggang daripada sejarah kita, sebaliknya memuja benda-benda yang tak ada. Mana ada Superman boleh tahan bangunan jangan runtuh. Tapi kita percaya sepeda duduk di luar. Mana ada Spiderman boleh melekat kat dinding, kemudian keluar kot tangan dia jaring jala pula. Tapi percaya bulat-bulat. Mana ada manusia boleh jadi Ultraman, ada raksasa je bawa keluar bintang dia, kemudian tukar jadi Ultraman. Habis-habis mampu raksasa tu, dia pun lari, tak tahu lari pergi mana. Asyik mampu je raksasa, dia lari ke langit. Dia pergi ke mana? Seorang pun tak tahu. Tapi itulah yang dipamerkan setiap hari sampai kita jauh daripada Al-Quran dan segala hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Anak Adam yang penyempurnaannya, ala wa khairuhumul hasanul qada al hasanut talab. Jaga-jaga, sebaik-baik anak Adam ialah orang yang elok penyempurnaannya, lagi elok tuntutan dia. Siapa dia anak Adam yang bagus perangai? Kata Nabi, orang yang elok penyempurnaannya. Kalau orang bagi amanah pada dia, dia jaga amanah tersempurna, jaga. Elok je jaga dia. Kalau dia pinjam, elok je dia pulangkan balik. Kalau dia hutang, awal-awal dia pulangkan hutang dia. Kemudian kalau dia nak minta daripada orang lain, dia minta dengan cara yang baik. Ini adalah anak Adam yang dipanggil al-hasanul qada, al-hasanut talab. Inilah perangai yang terpuji seperti mana yang tersebut dalam hadis, seperti dalam masalah 134. Bahkan ia adalah sebagus-bagus orang. Sebab itu banyak kali saya cakap, kalau kita nak tengok orang tu bagus tak bagus, kalau dia minta pinjam, bagi. Bagi. Opasom pinjam 200, bagilah. Opasom kan banyak duit. Penciknya 2. Bagi 200 Kak Som. Bila kau nak bayar? Kata Kak Som, saya bayar 1 hari bulan April, sempena dengan endemik. 1 April 8.30 pagi dah jumpa dalam kelas. Kak Som, saya pulangkan balik 200 hutang hari tu. Saya bagi Kak Som ni hadiah buah mempelang. Makanlah Kak Som. Bagi hadiah lagi. Ni bagus orang ni. Ada yang lebihkan duit sikit. Ini 200, ini RM20 ni saya sedekah pula pada Kak Som. Kak Som tolong saya waktu saya sesak hari tu. Dah lah janjinya tepat, dilebihkan pula hadiahnya. Orang ni adalah sebagus-bagus orang. Dan kerana tabiatnya itu menyelamatkan antara dua pihak, pihak dirinya dan pihak orang yang disempurnakan haknya. Dan bagus hatinya kerana ia menuntut haknya, maka menjadikan selamat juga ke atas diri yang menuntut dan yang kena tuntut. Maka senang hati orang, senang hati dia, semua jadi suka. Ini perangai manusia yang bagus. Orang lain jadi senang dengan dia, dia pun jadi senang dengan orang. Dan kalau dia nak tuntut daripada orang pun, dia menyenangkan orang. Saya pula pinjam pada Kak Som, pula pinjam pada saya. Pinjam Ustaz 200. Kenapa? Saya nak bagi pinjam pada sahabat saya. Baik, patutlah dia senang bagi, sebab bukan duit dia, duit Ustaz Kazim rupanya. Pinjam atas. Jadi kalau kau tak bayar pada aku pun tak kisah, bukan duit aku. Oh, jahat yang jenis ni. Okey, dia pinjam atas pinjaman orang lain. Jadi Kak Som pula satu hari dia susah, dia pula pinjam pada saya. Ustaz pinjam 300. Kak Som nak repair Datsun. Tak berjalan lama dah Datsun tu bateri habis. Bila nak bayar Kak Som,
Kak Som akan bayar pada 26 hari bulan. Masuk pencen je Kak Som bayar 26 petang. Dengan daksen baru dia bayar. Janjinya ditepati. Orang minta pada dia pun elok, dia minta pada orang pun elok. Inilah perangai manusia yang terpuji. Sabda Nabi lagi, wa minhum hasanul qada sayyi'it talab fatilka bitilka. Dan setengah daripada mereka elok penyempurnaannya tapi tak bagus pula tuntutannya. Maka dengan hal ini jadi bagus pula, kosong-kosong balik. Anak Adam yang bagus penyempurnaannya, tidak bagus tuntutannya. Ini satu tabiat yang dijadikan Allah. Bagus mintaannya apabila hak orang jatuh ke tangannya, dibayar atau dipulangkan kepadanya, atau dihantarkan, atau lainnya, banyaknya atau, maka jadi selamat antara dirinya yang menyempurnakan dan yang disempurnakan kepadanya. Tetapi tidak bagus pula tuntutan haknya apabila jatuh haknya ke tangan orang lain. Dia lekah marah, ya, misalnya orang lambat bayar hutang, dia pula perangai buruk, kasar pula. Maka yang pertama tadi sudah bagus, yang kedua pula tak bagus, maka orang ni jadi seri satu sama. Baik, kita lihat bawah sekali tu. Bawah sekali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innal ghadab jamratun fi qalbi ibni Adam. Ama ra'aitum ila jumrah jim tu tak ada titik. Ila jumrati ainaihi wa intifakhi audajihi. Jaga-jaga bahawasanya marah itu adalah bara yang berada dalam hati anak Adam. Cubalah sekalian kamu lihat kepada merah dua matanya dan naik gelembung uratnya. Maka itulah yang menunjukkan marah ataupun sifat marah. Baik, kita lihat tentang marah dalam hadis yang panjang ini. Apa dia marah? Kata dia marah ialah bara yang ada dalam hati anak-anak Adam. Semua orang ada sifat marah. Cuma nak keluar tak keluar. Ada orang yang keluar bila sifat marah dia keluar, muka dia jadi merah, jadi tegang urat leher dia. Ada yang jadi marah bertukar menjadi hijau, koyak baju habis, badan jadi besar, hak nama dia. Tapi yang herannya seluar tak terkoyak, baju saja terkoyak, perak, dia tarik, dia hempah baju tu kat lantai. Itu marah betul tu, tukar jadi hijau. Sebab tu orang Melayu sebut mak ke hijau. Hijau ni bagi dia lambang marah. Tapi dalam kitab sebut marah tu lambangnya ialah merah. Mata jadi merah, gelembung urat leher pun tegang. Kadang-kadang dia marah tu dia menggigil. Ada orang yang bila marah dikancingnya gigi, ya, terketak-ketak gigi dia. Ada yang marah dia genggam penumbuk. Macam-macam lah. Ada yang marah dia sepak segala apa benda depan dia, tersepak-sepak bangku batu, patah dua kaki. Ini nama dia marah. Ada tak dalam setiap insan? Ada. Pasal apa? Pasal manusia. Dalam diri kita ni ada dua sifat yang berlawanan. Satu marah, satu lagi sabar. Okey, satu benci, satu lagi sayang. Satu lagi rindu, satu lagi lupa. Okey, itu semuanya ada tu. Satu baik, satu jahat. Satu iri, satu tak iri hati. Okey, hak buruk-buruk ni kita panggil mazmumah. Hak baik-baik ni kita panggil mahmudah.
Jadi hak mazmumah ni duduk elok, simpan bulan peti besi, kunci elok, jangan biar dia terkeluar. Biar yang keluar ialah yang mahmud saja. Apa mahmud? Yang baik-baik, yang terpuji saja yang keluar. Jangan keluarkan yang keji tadi. Jadi macam mana nak keluarkan yang terpuji, menutup yang keji? Ini nama dia berjihad melawan hawa nafsu. Inilah jihad yang besar. Jihad lawan hawa nafsu. Macam mana nak kontrol marah ni? Kita kahwin 50 tahun, 60 tahun. Sekarang dua-dua umur 80, 70 tahun. Awal-awal perkahwinan cantik. Kadang-kadang di akhir hujung perkahwinan nak mati dah. Bergaduh pula dua-dua. Bercerai. Cucu 18. Cakap pun dah berulang. Kita ni sampai satu tahap cakap berulang-ulang, jenuh jawab. Kamu sihat, Som? Sihat. Aku tak apa sihat, Som. Minum seteguk kopi. Kamu sihat ke, Som? Sihat. Aku ni makanya sihat, Som. Tahulah. Kamu sihat, Som? Ai, dan 6 kali aku tampar kawan ni kan. Jangan tampar, sabar. Dia dah dapat penyakit berulang-ulang cakap. Kita ni umur 60, 70, 80 tak lama sampai. Tak lama sampai. Kadang-kadang suami hilang sabar. Cakap apa kali nak jawab. Okey, dia marah tengking dia. Nangis. Kadang suami berulang. Nak makan. Nak makan nasi. Berapa kali nak makan? Kan awak dah makan dah. Oh iya ke dah makan? Dia lupa. Waktu itulah nak test kesabaran kita. Dah lah tua dua-dua. Anak pula jarang tengok. Tengok sat je. Balik Sabtu Ahad. Tidur pun tidak. Tidur di Cameron. Di sini panas. Cameron sejuk. Bye-bye kat ayah, bye-bye kat mak. Tak tunggu pun ayah. Habis tutup pintu pagar, suami tanya isteri dia, anak kita tak balik, Som? Ya Allah, abang baru balik tadi, abang. Oi. Dia lupa. Mintalah pada Allah, peliharalah ingatan kita. Kita selalu minta Allah pelihara ingatan. Nombor 2, kita minta janganlah aku ni sakit sampai nyusahkan anak cucu. Okey, janganlah sampai susah-susah anak cucu, sebab belum tentu anak cucu ni nak ingat pada kita, nak bela kita. Demo mu sibuk nak tengok wayang, nak pergi KFC, nak pergi 7E. Apa kelas jaga mak bapak. Aduh, sebab tu orang tua-tua bila dah pencen nak main barakah, nak duduk sini lah ustaz, tak nak fikir apa lagi lah. Pasal tak tahulah ustaz, letih lah. Pulang lah. Sebab manusia ni semuanya ada sifat marah, sifat dengki, sifat benci, sifat sayang. Sesungguhnya hakikat marah ialah naik gelegak darah dalam hati. Apa dia marah? Naik gelegak dalam hati. Bergelegak. Gelak tu nama dia menggelegak. Satu lagi, ayam Peru. Kelak. Itu satu juga. Lama tak dengar ayam Peru. Nah, ayam ngejok kita tu. Jahat je tu, menyampah tengok. Kejut kita, kelak. Itu pun menggelegak juga. Nama dia ayam menggelegak nama dia. Jadinya pada waktu tertegah atau terhalang satu kehendak daripada beberapa kehendaknya. Bila jadi marah? Bila hajat dia terhalang. Bila hajatnya terhalang, kehendaknya terhalang, hak dia diambil, maka marah jadilah pada dia. Macam-macam lah. Kadang
hajat terhalang, marah. Minang tak dapat, ditolak, marah. Fras dah lah datang dalam satu angkatan, okey, nama hamba megat alang sengketa. Oi, nama hamba tu dia Panglima Pendeka Padang Jarak Padang Tekukur. Oi, panjangnya nama. Kami datang nak meminang anak tuan hamba Puspawangi. Tiba-tiba ditolak. Dah lah ditolak, dia kena kutuk perli pula dengan bapa Puspawangi. Ya, orang di sana burung tekukur, orang di sini burung apa pula. Jadi tak sepadan. Cis, kata dia. Berlawan lah. Tu nama dia cerita Musang Berjanggut. Bapaknya Puspawangi, namanya Kemenyan. Mak Puspawangi namanya Setangi. Okey, mak Puspawangi tu namanya Momok Latif. Momok Latif. Bapak dia nama Raden Sudiro, ayah kepada Juli Sudiro. Oh, baru tahu. Itulah ayah Juli Sudiro, bapak dia Raden Sudiro. Itu. Baik, maka bergaduh tak? Berparang, bergaduh hanya kerana pinangan ditolak. Ada juga yang marah sebab haknya diambil. Marah tak? Oi, marah. Abang nak ke mana bang? Abang nak pergi kenduri kahwin lah. Siapa yang kahwin abang? Jamil. Kawan abang dia jawab besar tu, Jamil? Setahu saya abang saja yang Jamil di sana, kata dia. Oi, ke suara besarnya. Itulah kau tu asyik main mahjong je. Mana tahu kerja di pejabat, bukan berjauh ke mana bah, kata dia. Malam tu dia serang lah. Dia serang habis ke majlis kenduri Encik Jamil. Bergaduh-gaduh. Pasal apa? Pasal dia rasa hak dia diambil. Masya Allah. Siapa nama perempuan tu? Zahara Agus, isteri pada M. Suki, opah pada Nanu Baharudin. Baik, ustaz ni tahu semua. Al-Hafiz kan. Baik, kemudian maka naiklah menyala api dan maraklah ia dengan sekuat-kuat marak yang menjadikan menggelegak darah dalam hatinya, sampai berjalan panasnya merata urat, naiklah ke atas sekalian badan semacam naik api, meruap naik air yang menggelegak dalam periuk. Tu dia yang kata marah tu. Ni kalau buat drama ni boleh bayang punya marahnya, menggelegak ni. Benda ni tuan-tuan boleh tengok dalam cerita Hang Jebat. Hang Jebat tu dia nak mengamuk marah kat Sultan Melaka tu bila tuah kena tangkap. Filem tu arahan Husin Hanif. Jadi dia ubahkan, dia nak tunjukkan kemarahan Jebat tu macam mana. Petir berdentum, kilat sambar menyambar. Ditunjuk pula pokok nyo pula. Lambang pokok nyo ni lambang kuat, marah, hentam dengan api tadi, pompang. Kemudian Jebat duduklah hujan tu, dia kata apa? Malam ni bumi Melaka akan geruh. Malam ni bumi Melaka akan geruh. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Tu nampak tu dia nak marah tu. Dia pergi istana, dia mengamuk. Tu cerita Hang Jebat. Dia ubahkan filem tu jadi tunjuk marah, betul-betul marah. Dia tak sama macam cerita Hang Tuah. Hang Tuah lembut sikit Jebat dia. Okey, sudahlah Jebat, sudahlah Tuah, tidak ada. Kau pula janganlah pergi Jebat. Tu mak Tuah dah pujuk Siti Tanjung Perak. Apa dia kata apa? Sudahlah Tuah, sudahlah Jebat, jangan lagi diapa-apakan kepada orang-orang Melaka. Bukan orang Melaka yang diamuk, Sultan Melaka yang perlu diamuk.
Tangan sultan yang mencincang, bau sultan yang menanggungnya. Itu Ahmad Mahmud pula, tuan. Saya ni tengah praktis berlakon filem. Tak pernah faham, tak faham sudah. Tangan sultan yang mencincang, bau sultan yang menanggungnya. Oh, mengamuk pula. Tu lambang marah. Tu cerita orang tengah duk marah tu, nama dia jebat. Sebab tu bila sebut aja jebat, kita bayangkan orang dia pun marah. Sebut aja jebat, kita duk bayang dah mesti sifat dia nak mengamuk aja. Kamu jangan dijebat pula. Tapi bila kita bayang Sultan Melaka, lain pula. Bayang Bendahara Melaka, lagi lain. Bendahara Melaka kan lembut. Kita ni umpama mintimun, sedangkan mereka umpama durian Datuk Laksmana. Digelek pun kita binasa, menggelek pun kita binasa. Itu nampak slow je Datuk Bendahara tu. Okey, bendahara, apalah apa yang ada tangan hamba. Tangan hamba, tangan terikat, mulut hamba tertutup. Oi, lembut pula Bendahara Melaka tu. Tu nama dia Syarif Medan. Okey, bangsawan ke udara diarahkan oleh Haji Syarif Medan. Ingatlah dulu radio Singapura. Anak dia nama apa? Jamaliah Syarif. Penyanyi 50-an juga. Tu nama dia Syarif Medan. Siapa Syarif Medan? Pak Malau. Oh, Pak Malau tu Syarif Medan. Dia Syarif Medan. Baik, kemudian dia kata lagi, maka merah mukanya, naik dua matanya, kulit arinya, kerana heningnya sampai nampak warna dalam kulit merah. Merah kulit itu, jadi tambah kalau dia putih pula, tegang segala urat. Maka itulah yang disabdakan oleh Nabi kita, kira-kira maksudnya ialah marah itu bara api di dalam hati anak-anak Adam. Cobalah lihat sekalian kamu pada orang yang marah, merah dua matanya dan naik gelembung urat lehernya. Subhanallah. Maka macam mana dalam diri kita ni ada penyakit kencing manis? Kontrol lah. Kita semua ada tak gula dalam darah? Ada. Kak Sum berapa Kak Sum? 6. Sebelum ke selepas makan? Selepas ke sebelum 6? Oh, cantiknya Kak Sum. Bukan Kak Sum tu cantik, bacaan gula. Bacaan gula Kak Sum tu cantik lah, muda lagi lah. Lepas makan 6. Cuba lepas makan dan sebelum makan kosong. Agak-agak Kak Sum macam mana? Tak ada lah. Kena 1, koma kita ni. Kena 80, innalillah lah kita. Jadi kontrol lah sifat kencing manis tadi. Nak bagi hilang terus boleh tak? Mustahil. Saya tak ada kencing manis. Oh ya ke? Tak ada langsung. Sekarang kosong. Kamu zombie ke? Serupalah, saya tak ada sifat marah. Saya tak ada sifat marah. Pembohong mesti ada sifat marah. Sifat marah ni P. Ramlee sebut dalam cerita 3 Abdul. Ayanda marah? Tak marah. Nyanyilah anak dah sampai pagi. Nyanyilah. Haram jadah sambil dia berjalan. Nampak tak? Adakah P. Ramlee tak ada sifat marah? Ada. Dalam rumah ini ada undang-undang, tidak boleh makan, hanya mengambil baunya sahaja. Oh, ini undang-undang yang bagus, namanya ekonomi. Ini pun tak marah tuan penasihat, kata dia. Saat lagi nak naik tidur dalam rumah ini, rumah ada undang-undang, suami isteri tak boleh tidur. Oh, ini pun bagus, family planning, bagus, kata dia. Kan Haji apa nama Nispu kata apa? Ini pun tak marah tuan penasihat. Sabar Tuan Sarik, dia akan marah satu hari nanti. Kan P. Ramlee tidur dalam kandang kuda. Hari ini hari engkau Sadik Segaraga, hari esok hari aku pula, kata dia. Marah tak tu? Marah, tapi dia kontrol. Ini cerita 3 Abdul. Tapi hak abang dia 2 orang hak bengong tu tak boleh kontrol. Ini mengundang kemarahan ayahnya. Ingat, dijual 25% tuan penasihat. Sebab apa kena jual? Sebab tak
tak sabar, tak ikut perjanjian. Jadi P. Ramlee buat dalam cerita Tiga Abdul tu macam mana kesan daripada orang yang sabar dan kesan pada orang yang tidak sabar. Baik. Faman ahassa bi syai' min zalika falyasaq bil ardi, maka barang siapa yang nak merasa marah, berdempeklah ia dengan bumi. Maksudnya apa? Pergi duduk. Berdempek ni apa? Dekat. Bila berlaku berdempek ni? Bila baru menikah. Cuba tengok orang baru menikah, berdempek 24 jam. Tengok TV berdempek, mandi berdempek, makan berdempek. Baru seminggu berdempek ya. Tunggu 10 tahun. Mana laki kamu ya? Tak tahu pula. Nama harakat tahu tu. Tak tahu. 10 tahun. Mana bini kamu Din? Entah mana pergi begini. Makna biasalah benda baru suka berdempek. Mana dah orang pengantin baru berdempek? Mana? 1.22, suami 25, mana? Cuba bayangkan suami 75, isteri 74 berdempek. Lain pula rasa dah. Kan? Lagilah bagus dua-dua sakit urat. Pimpin tangan dah sakit urat. Dua-dua naik basikal pakai bateri. Isteri bawa, suami duduk belakang, mau jalan. Langgar batu dua-dua jatuh pula. Kan maneh itu. Ya. Sebab tu kita kalau tengok akak kita dua-dua naik motor pergi ke kelas, teringin pula kalau lah aku ada suami seronok aku naik motor dengan dia. Yang mana faham tak faham sudah. Maka apabila mendapati seseorang daripada kamu marah, sekiranya berdiri, maka hendaklah duduk. Sebab bila berdiri senang tak berlari. Bila dah berdiri senang tak capai pisau. Senang. Bila dah berdiri senang tak capai lesung sambai. Piring pinggan mangkuk nak baling senang tak? Tapi kalau duduk nak ambil tu lambat. Dan lah nak kena marah tu lari dulu. Tambah pula hak duduk tu pula sakit pinggang. Habis kuat mulut saja duduk menjerit. Tangan apa pun tidak dah. Ada setengah orang marah dia berguling. Budak-budak kalau berguling manis juga. Berguling-guling-guling, bayangkan upah berguling. Lah dah lama oi, bapak kamu jahat, jantan tak guna, guling-guling. Apa punya jantan keparat haram jadah semua dia terbit belakang. Tak boleh tangan, mulut pula dah bercakap. Okey, satu kampung datang kenapa ya, sabar ya. Mulut dia pula. Sebab tu ada suami yang tak tahan bila isteri ngamuk dia mesti lari dah. Pasal hilang malu isteri tadi. Dengan menjerit dia. Bukan hilang kemaluan. Hilang malu. Menangis bertingkat 10 dengar. Berbomba pun datang. Apa hal makcik? Jadi akak oi, jaga mulut. Bila mengamuk tu dia marah laki dia. Satu taman dengar. Cina hak pekak tu pun dengar. Tak malu kan? Kadang-kadang tu dia lah manusia ni nak tengok. Manusia ni nak tengok okey tak okey bukan waktu okey, waktu dia marah. Kalau waktu okey semua okey tak? Tunggu dia marah. Kita ni dengan suami kita baiklah, habis-habis kelas pergi ke depian, makan nasi, pergi ke Lenggong, pergi sabar menanti makan nasi, tengah baik. Ya, buka pintu kat isteri. Pimpin bawa isteri masuk ke Lenggong. Ya, kedai makan Lenggong.
Saya dengar oleh radio tu, dan kita dapat kiriman daripada sahabat kita, Zawiyah di Lenggong Perak. Pandai pula dia sebut Perak. Sebutlah Perak ke, di Lenggong Perak. Okey, nak tengok baik tak baik bukan romantik macam itu. Tunggu bila ada clash, bila ada konfrontasi. Sekarang mama, papa, ayang, anja cuba tengah gaduh, panggil apa? Biawak. Jantan tak guna, bewak punya jantan babi. Makna buruklah perangai. Tapi kalau tengah bergaduh pun masih panggil abang. Abang yang salah. Abang yang buat kat sayang macam ni. Mana ada abang buat sayang tu cakap kasar dengan abang. Abang dulu kasar, makna okey dia tu. Abang sayang, lepas-lepas beranak pula tahun depan. 5 minit je bergaduh, tahun depan bulan sebelah mengandung pula beranak. Tapi kalau dah bergaduh, oi babi, yang tu payah. Nah, yang tu payah. Start kereta dia ghostan, dia reverse, dia langgar anak orang. Okey, dia langgar anak orang lah. Pasal apa? Dia marah. Sebab tu jangan jadi bodoh. Marah, bawa kereta laju-laju, tak ada brek, duduk bawah lori. Siapa suruh jadi marah? Cuba tenang-tenang. Jangan perangai buruk, tak boleh nak kontrol marah ni. Yang kedua, maka kalau dia duduk pun masih marah, hendaklah dia tidur. Maksud tidur ni berbaring. Dia kata tengah marah, mana boleh tidur Ustaz? Berbaring. Bukan suruh pejam mata ni, ya Allah aku nak tidur ya Allah. Berbaring. Dia kata kalau tak hilang juga dengan berbaring, hendaklah mengambil air semayang dengan air sejuk. Jangan mandi dengan water heater pula, lagi naik panas. Atau mandi dengan air sejuk, kerana marah itu panas, dan sebab bagi panas ialah gerak geri kita. Maka pilah wudu, pilah semayang. Jangan ikut kemarahan. Memang kita rasa puas kalau kita menjerit, tapi jantung kita rosak. Memang kita puas dengan kita tumbuk orang, tapi kita lupa diri, lalah mati orang yang kita tumbuk. Memang kita puas hati, aku cekik dia tak cukup nafas. Kebetulan masa tu dia kena COVID, mati pula dia, akibat daripada marah tadi. Duk diam. Jangan ikut kemarahan. Qala waja'alna naltafitu ila syams hal baqiya minha syai'un, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala innahu lam yabqa minad dunya fima madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadha fima madha minhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dan telah jadi kami berpaling kepada melihat matahari, adakah tinggal daripadanya sesuatu yang tidak lenyap lagi, kerana sungguh lama Nabi berkhutbah dan menerangkan kepada kami bermacam-macam, sehingga sangka kami sudah masuk matahari, padahalnya ada sedikit lagi belum lenyap matahari itu. Nabi khutbah ni bermula daripada selepas lamanya Nabi bercakap, kami sangka dah masuk maghrib. Punya lama je. Kami perasan matahari ada sikit lagi, maknanya hampir-hampir maghrib. Maka Nabi bersabda, jaga-jaga bahwasanya tiada tinggal daripada dunia pada umurnya, pada barang yang telah lalu daripadanya, melainkan sebagaimana tinggalnya hari kamu pada saat ini. Maka Nabi pun tunjuk pada para sahabat. Tadi kita bercakap waktu asar, matahari masih ada. Sekarang aku bercakap dah hampir maghrib, matahari tinggal setengah lagi nak masuk. Maka kata Nabi, begitulah perumpamaan dunia. Dah nak masuk habis dah. Dah nak tinggal dah dunia ni, dah nak kiamat dah. Tak lama dah. Nabi bagi perumpamaan macam waktu asar, waktu senja nak masuk maghrib, nak tenggelam matahari dah. Jadi begitulah dunia.
Ada orang tanya pula, Ustaz, hadis ni bila? 1400 tahun. Tak kiamat pun sampai sekarang. Tadi Nabi kata, dunia ni bagi kamu ni macam matahari dah masuk maghrib. Sekarang 1400 tahun Ustaz, tak kiamat pun. Abang umur berapa? Saya 69. Abang lah senja. Tak lama lagi abang maghrib. Faham tak? Kak Su umur berapa? 70? 76. Zuhur ke asar ke maghrib? InsyaAllah apa? Itulah makna dia. Kita semua ni sebuah di ujung usia kita. Walaupun umur kita 20-an, kita tak tahu bila kita nak mati. Esok lusa ke? Apa nak matinya Ustaz? Saya sihat. Accident. Saya sakit Ustaz. Yang sihat ziarah tu pula mati dulu pada sakit. Turun tangga jatuh licin, patah tengkuk, mati pula. Yang sakit pula ziarah orang tu mati. Maka kita semua ni berada di senja. Ingat-ingatlah bilalah kita ni nak mati. Jadilah orang baik. Allah bagi peluang untuk kita jadi orang baik. Yang gatal nak jadi jahat tu siapa? Takkah tak tahu hukum berpeluk laki perempuan tu haram? Yang kata peluk siapa? Dia kata saya mengikut skrip. Yang Quran hang tak nak ikut. Skrip Allah hang tak nak ikut. Skrip manusia hang ikut. Tak boleh. Allah bagi peluang untuk kita untuk jadi baik. Sebab tu Allah bagi kita kaya. Dengan kaya kita tu, gunakan kekayaan untuk masuk syurga. Bukannya kaya tu buat benda-benda yang melara. Kita tengok hari ni ada orang kaya buat benda lara, benda yang bukan-bukan. Banyak benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi kita masuk syurga, tapi jalan hak pi ke neraka juga. Bila kita cakap macam ni, dia orang jawab pula, Ustaz bukan Tuhan nak menentukan saya syurga neraka. Aku pun tak kata hang syurga neraka, sebab aku pun tak tahu aku syurga neraka. Tapi kita cerita macam mana jalan nak masuk pada syurga Tuhan. Kita ni semua dah senja dah. Pada kira-kiranya sangatlah sedikit umurnya dengan nisbah itu, maka berdirilah kiamat. Kiamat kecil pada kita, nama dia mati, sebelum datang kiamat yang besar. Ni dalam kelas kita ni berapa ramai yang dah jumpa kiamat? Nah, hak depan ni banyak tak ada no. Datin Zahurin tak ada. Kak Wu hak depan ni pun dah tak ada. Haji Aisyah sakit. Jadi siapa-siapa ada depan ni jaga-jagalah. Besok pindah belakang pula. Bila pindah belakang kita kata yang di belakang pun ramai tak ada Ustaz. Oi, pindah ke depan pula. Depan pun ramai dah hilang Ustaz. Oh, dah tak ada dah. Lalan duk atas bumbung. Mengajilah tang mana pun, duklah tang mana pun, mati tetap mati. Yang atas pentah ni pun akan mati. Okey, setakat ni yang dah pi dulu, yang kiamat dulu Ustaz Mukhtar. Coming soon, hab cakap sekarang. Lepas tu Ahmad, mana dia Ahmad ni? Pakai duk tunggu masa ni, semua ada nombor giliran. Cuma nombor tu nak appear ke tak appear. Bila ting 3028 counter 5. Counter 5 mati pukul 5 petang. Dia mari, malaikat mari, dia tak tangguh dah. Jadi begitulah umpamanya. Baik, begitulah hadis ini menceritakan kepada kita apa yang akan berlaku sampailah kiamat dalam satu hadis yang panjang, bermula daripada selepas asar sehinggalah hampir maghrib, baru Nabi berhenti berkhutbah menceritakan tanda-tanda kiamat. Bermula ini hadis Hasan
lagi sahih. Baik, insya-Allah kita akan baca pula minggu hadapan negeri Syam. Negeri Syam, insya-Allah. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okey ya, selesai dah. Yang pertama, pengumuman Puan Hajar